Cubaan suara 1 berkata perkara bermutu. Cubaan suara 2 berkata via berbahasa. Cubaan suara 3 berkata ilmu yang ada. Cubaan suara 4 berkata biar bertempat. Forum Bahasa Melayu, wadah bicara semua, kami kompilasikan bersama. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia, salam Forum Bahasa Melayu. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Tuhan, segala pujian kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama bersua dalam Forum Bahasa Melayu kita pada hari yang sungguh mulia ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sangat cantik, jelita, segak-segak lagi tampan bergaya pada hari yang mulia ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk Forum Bahasa Melayu kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang alam sekitar dan sumber asli negara, khazanah yang perlu dipelihara. Kita sering menghadapi pelbagai kesan-kesan negatif serta dimaklumkan dengan pelbagai berita tentang bencana alam yang kerap berlaku di Malaysia. Isu-isu alam sekitar semakin meningkat. Sebagai contoh, isu banjir kilat, jerebu, peningkatan suhu bumi, pemusnahan hutan simpanan, pemusnahan sumber asli negara seperti penerokaan sumber asli tanpa sebarang limitasi. Bagi meneruskan hidup dengan baik, manusia perlulah mengekalkan keseimbangan alam sekitar dan juga penggunaan sumber asli dengan cara yang betul. Kita sebagai manusia perlulah belajar untuk memelihara alam sekitar seawal usia muda. Pemeliharaan alam sekitar dan sumber asli sangat penting dan kita tidak seharusnya hanya bergantung kepada apa yang ada kerana ini akan mengundang pelbagai masalah. Penerokaan sumber asli tanpa limitasi dan dengan cara yang tidak betul akan menjurus kepada kehabisan dan kepupusan sumber yang serius. Manusia juga perlu sedar bahawa tanpa alam sekeliling sukar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tuhan telah menganugerahkan alam sekitar serta sumber asli bumi kepada seluruh umat manusia bagi menjalani kehidupan dengan baik. Alam sekeliling melalui perubahan yang sangat ketara selama berkurun-kurun lamanya. Dengan kehadiran sains dan teknologi, manusia seolah-olah merasa mereka yang berkuasa untuk mengubah persekitaran alam serta cuba melakukan perubahan yang tidak daya diterima alam di atas nama pembangunan. Kita sebagai manusia yang menentukan masa depan alam sekitar. Perubahan mendadak hasil cetusan idea manusia tidak mampu ditanggung alam sepenuhnya.
Perubahan yang mengancam alam sekitar serta sumber asli negara hanya akan mengundang pelbagai masalah. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam dalam topik perbincangan kita pada hari ini, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita. Saudara Ahmad Haikal, Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam yang merupakan ahli panel kita yang pertama. Selamat datang saudara, apa khabar? Baik, terima kasih. Baik saudara Ahmad Haikal. Seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kedua iaitu saudari Eun Geraldine Jamil. Saudari apa khabar? Kabar baik. Terima kasih saudari moderator. Akhir sekali, mari saya memperkenalkan ahli panel ketiga iaitu saudari Shantini Jagan, pengurusi Wildlife and Forest WWF. Walaupun nampak pemalu, tetapi petah bicaranya. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari moderator, saya baik-baik saja. Apa khabar saudari di sana? Saya khabar baik dengan syukur Tuhan. Terima kasih. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu alam sekitar dan sumber asli negara, khazanah yang perlu dipelihara. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya alam sekitar dan sumber asli negara dimaksudkan. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel pertama, saudara Ahmad Haikal. Mohon saudara merungkaikan persoalan ini kepada semua. Dipersilakan saudara. Baiklah, terima kasih moderator Cik Ushalini Naya. Soalan yang ditujukan ialah apakah itu alam sekitar dan sumber asli negara. Baiklah, alam sekitar dan sumber asli negara merupakan dua perkara yang berlainan tetapi berkait rapat antara satu sama yang lain. Malaysia merupakan sebuah negara berkedudukan di garisan khatulistiwa yang mana mempunyai taburan hujan yang agak tinggi dan cuaca panas sepanjang tahun. Iklim ini menyebabkan alam semula jadi di Malaysia mempunyai hutan hujan tropika dan keindahan di kawasan pantai dan laut. Definisi alam sekitar ialah ditakrifkan sebagai segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebagian daripadanya. Alam sekitar meliputi beberapa komponen utama seperti unit landscape yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa penglibatan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu bata, dan sebagainya, serta fenomena semula jadi yang berlaku. Terdapat juga sumber sejagat semula jadi, serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu, seperti udara, air, dan iklim, serta tenaga, sinaran, cas elektrik, dan kemagnetan yang tidak wujud hasil daripada aktiviti manusia. Alam sekitar dalam konteks Malaysia ini kita beruntung kerana kebanyakan kawasan hutan kita telah digazetkan sebagai kawasan hutan simpan, yang mana kawasan ini tidak membenarkan sebarang aktiviti manusia yang boleh menjejaskan pemeliharaan alam sekitar. Luasan kawasan berhutan bagi Semenanjung Malaysia adalah seluas 5,78 juta hektar dan 4,91 juta hektar adalah hutan simpanan kekal. Sarawak pula mempunyai estet hutan kekal seluas 4,3 juta hektar, manakala kawasan perlindungan kekalnya pula adalah seluas 674,000 hektar. Bagi negeri Sabah, Jabatan Perhutanan Sabah telah menubuhkan sejumlah 3,6 juta hektar kawasan hutan simpan atau
49,1% daripada keluasan tanah negeri. Selain daripada hutan, negara kita juga mempunyai pantai-pantai yang indah dan pulau-pulau yang cantik. Kawasan ini juga penting untuk dipelihara kerana kekayaan kehidupan laut seperti ikan, penyu dan kehidupan laut lain yang boleh diklasifikasikan sebagai haiwan yang eksotik. Taman laut adalah kawasan perairan laut yang dizonkan sejauh 2 batu nautika dari tikas air surut terendah, kecuali beberapa pulau, yaitu Pulau Kapas di Terengganu, Pulau Kuraman, Pulau Rusukan Besar, dan Pulau Rusukan Kecil di Labuan, yang dizonkan sejauh 1 batu nautika dari tikas air surut terendah. Taman laut ditubuhkan bagi melindungi dan memelihara berbagai habitat dan kehidupan marin akuatik. Sehingga hari ini, perairan di 42 pulau-pulau di Malaysia telah digazetkan sebagai taman-taman laut. Seterusnya pula ialah definisi bagi sumber asli. Definisi sumber asli boleh ditakrifkan sebagai bahan dari bumi yang digunakan untuk memenuhi keperluan aktiviti manusia. Terdapat 2 jenis sumber asli. Sumber asli yang pertama ialah sumber yang boleh diperbarui, yang digunakan pada kadar yang lebih perlahan daripada kadar yang diganti. Ini termasuk air, angin, dan matahari. Sumber kedua pula ialah sumber yang tidak boleh diperbarui, yang mana sumber ini digunakan lebih cepat berbanding ianya dihasilkan secara sendiri oleh semula jadi. Contohnya ialah bahan api fosil, gas asli, ataupun arang batu. Sumber-sumber semula jadi di Malaysia dapat dibagikan kepada 3 bahagian utama, yaitu yang pertama sumber mineral, yang kedua sumber hutan, dan yang ketiga ialah sumber laut. Sumber mineral ini ialah sumber yang terbentuk daripada sebatian semula jadi menerusi proses geologi. Mineral yang penting adalah seperti petroleum, gas asli, biji timah, dan juga emas. Malaysia beruntung kerana kaya dengan sumber-sumber mineral ini dan membolehkan kerajaan membangunkan ekonomi hasil kebergantungan keuntungan pemprosesan mineral, sehingga Petronas yang merupakan syarikat milik Malaysia tersenarai sebagai antara 500 syarikat terkaya di dunia. Seterusnya pula ialah sumber hutan. Seperti yang saya jelaskan tadi, Malaysia mempunyai berjuta-juta hektar hutan hujan tropika, dan hampir semua keluasan hutan hujan kita telah digazetkan sebagai hutan simpan. Justru tidak dinafikan kekayaan sumber hutan kita membekalkan pelbagai produk seperti perabot, kraft tangan, makanan, dan juga rempah ratus. Beralih pula kepada sumber laut, umum diketahui bahwa sumber laut merupakan tempat bagi kita mendapatkan sumber makanan seperti ikan. Yang saya boleh simpulkan di sini bahwa alam sekitar dan sumber asli merupakan 2 topik yang saling berkait rapat antara satu sama yang lain. Sumber asli ini merupakan sumber yang penting kepada aktiviti kehidupan manusia, namun alam sekitar juga perlu dititik beratkan pada masa yang sama, kerana manifestasi sumber alam boleh menjejaskan alam sekitar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang maksud alam sekitar dan sumber asli negara, khazanah yang perlu dipelihara. Yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang sangat terperinci dan menarik daripada saudara Ahmad Haikal, ahli panel pertama. Seterusnya, soalan kedua diajukan kepada ahli panel kedua, saudari Eun Jaralan Jamil. Apakah kepentingan alam sekitar dan juga sumber asli negara dari aspek sosial dan ekonomi? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Terlebih dahulu selamat sejahtera kepada panel-panel jemputan dan hadirin sekalian.
Dalam membicarakan konteks alam sekitar dan sumber asli, saya yakin bahawa kita semua sedia maklum bahawa kedua-dua konteks ini merupakan dua perkara yang berbeza. Namun, alam sekitar serta sumber asli memainkan peranan sangat penting dalam memastikan kesejahteraan hidup terutamanya generasi pada masa hadapan. Malah hal ini juga telah dibahaskan secara mendalam oleh saudara Haikal sebentar tadi. Kita berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh moderator sebentar tadi. Saya dapat jelaskan bahawa kepentingan alam sekitar dan sumber asli negara dari sudut sosial adalah sangat banyak. Salah satunya ialah alam sekitar yang berkualiti boleh menyumbang kepada keselesaan hidup dan kesihatan manusia turut terjamin. Hal ini kerana tahap kebergantungan manusia terhadap alam sekitar adalah amat tinggi, yang mana alam sekitar saya boleh ibaratkan sebagai nafas kehidupan kita untuk terus hidup dalam muka bumi ini. Begitu juga apabila kita mempersoalkan mengenai kepentingan sumber asli dari sudut sosial, yang mana sumber asli yang kita punya sudah tentu telah banyak memberikan manfaat kepada kehidupan kita sendiri sejak dahulu lagi. Penerokaan sumber-sumber asli juga telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat dalam negara, yang mana hal ini telah mendorong kepada peningkatan kualiti hidup masyarakat. Manakala bagi sudut ekonomi pula, alam sekitar yang membabitkan kawasan hutan dan kawasan tanah tinggi jelas kita ketahui sebagai antara sumber ekonomi dalam negara, yang mana ia adalah perlu untuk dibangunkan dan dimajukan. Di sini saya menekankan konsep perlu itu kerana proses pembangunan negara adalah sesuatu yang saya boleh katakan kita tidak dapat sekat. Dengan itu, program pembangunan di kawasan terbabit dirangka termasuk projek infrastruktur yang melibatkan jenis pembangunan. Salah satunya ialah lebuh raya. Manakala bagi aspek sumber asli pula, saya percaya kita sedia maklum bahawa aspek ini telah banyak memberikan manfaat kepada penambahan pendapatan ekonomi negara. Walhal, hal ini juga dapat dibuktikan menerusi kecemerlangan Petronas dalam menghasilkan sumber petroleum yang mempunyai daya saing yang setanding dengan produk antarabangsa. Saya rasa itu sahaja kepentingan yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tadi saudari Jarlin Jamil tentang kepentingan alam sekitar dan juga sumber asli negara. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin sekalian, apakah isu-isu yang selalu dihadapi pada masa kini dalam pemeliharaan alam sekitar dan juga sumber asli negara? Silakan saudari Shantini Jagan. Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih atas soalan moderator tadi. Beberapa isu penting mengenai pengurusan sumber asli dan alam sekitar yang masih perlu diberikan perhatian dan dijadikan asas dalam membentuk atau mengemas kini kementerian harus dikenal pasti terlebih dahulu. Berdasarkan perhatian terkini, antara isu kritikal ialah keberkesanan penerokaan dan penggunaan sumber bumi, kelestarian sumber laut, pemeliharaan dan pemuliharaan warisan tabi, dan isu keselamatan air bersih.
Sumber bumi khususnya sumber untuk pembinaan bahan industri dan komoditi masih perlu perancangan dan penyelidikan yang berterusan. Negara masih membeli ratusan juta ringgit bahan binaan dan industri dari luar, walhal bahan ini boleh diperoleh dalam negara. Isu asas ialah kita masih kurang penyelidikan berkaitan penerakan dan pembangunan produk sehingga pemaju dan pemain industri masih bergantung kepada bekalan luar negara. Pada masa yang sama, negara masih banyak menjual sumber bumi dalam bentuk bahan mentah, sedangkan kita boleh menjana keuntungan yang tinggi jika bahan mentah ini diproses atau dijadikan produk berinovasi. Malaysia sebetulnya ialah negara maritim dan 2/3 daripada wilayah kita berada di lautan. Kawasan lautan yang membentuk pentas Sunda dengan 50 hingga 100 meter masih kurang diterokai. Di bawah dasar laut ialah batu batan yang mengandungi pelbagai sumber asli. Minyak dan gas bumi yang sedang diterokai juga berasal dari bahagian ini. Warisan marin semakin terganggu dan sumber makanan laut pula semakin berkurangan. Dalam konteks ini, dasar, strategi dan pendekatan pengurusan wilayah kelautan perlu dibangun dan diberi keutamaan tinggi untuk masa depan negara. Seterusnya adalah pendekatan negara untuk memelihara warisan tabi khususnya kepelbagaian biologi, geowarisan dan landscape berpandangan indah juga masih perlu penambahbaikan. Kaedah semasa ialah dengan memelihara berasaskan perundangan hutan simpan kekal atau taman negara atau taman negeri. Kita sedia maklum lebih 90% daripada hutan simpan kekal ialah hutan pengeluaran, iaitu hutan yang dibenarkan untuk dibalang. Dalam konteks pemeliharaan dan kemerosotan kualiti alam sekitar, pendekatan semasa sering dipersoalkan. Masanya telah tiba bagi negara melangkah ke depan, melihat peruntukan baharu yang dapat membezakan sumber asli daripada perspektif warisan alam, hutan rekreasi atau tadahan perkhidmatan dan hutan pertanian atau pengeluaran. Malaysia ialah negara di kawasan tropika lembap dengan curahan hujan yang banyak. Begitupun kita sering berdepan dengan isu keselamatan air sama ada daripada aspek kuantiti dan kualiti air. Sebahagian besar air permukaan telah mengalami pencemaran dan negara berbelanja besar untuk memproses air. Sumber air tanah khususnya air dalam akuifer bautan di bawah permukaan bumi sama ada di daratan dan di lautan masih banyak dan belum diterokai lagi. Air tanah bukan sahaja berkualiti tinggi tetapi berupaya membekalkan air bersih dengan selamat dan mudah untuk kawasan pedalaman. Saya bangkitkan beberapa isu utama pengurusan sumber asli dan alam sekitar kerana kerajaan baharu mempunyai peluang untuk membuat perubahan. Jika selama ini pendekatan pengurusan tertumpu kepada perancangan dan pemantauan pada peringkat persekutuan dan pelaksanaan pada peringkat negeri, kita boleh berubah ke arah lebih berkesan dengan memperkenalkan pengkongsian menang-menang antara kerajaan persekutuan dan negeri. Untuk memastikan keberkesanan tinggi, tumpuan perlu diberikan kepada usaha mengecilkan komponen perancangan dan pemantauan sambil memperkasa aktiviti penyelidikan dan pembangunan sumber asli. Negara sudah hampir berjaya dalam pembangunan ekonomi, sedang bekerja keras untuk pembangunan sosial tetapi masih belum memberikan perhatian serius dalam menjaga alam sekitar kita. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Saudari Syantini atas penjelasan tadi. Para hadirin sekalian, kita teruskan bual bicara kita pada hari yang sungguh mulia ini. Saya percaya terdapat punca-punca yang menyebabkan isu-isu yang berlaku. Soalan saya kepada ahli panel pertama, Saudara Ahmad Haikal, apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu-isu yang dinyatakan sebentar tadi berlaku walaupun zaman ini negara kita sedang maju dengan kecanggihan teknologi dan sains? Dipersilakan saudara. Terima kasih kepada moderator. Saya telah gariskan beberapa faktor yang menjadi punca kepada kegagalan untuk memelihara alam sekitar dan juga sumber asli negara. Faktor yang pertama dan yang paling utama di negara kita ialah kerakusan yang ada pada sikap manusia. Sebagai contoh, banyak proyek dilaksanakan yang berada di Semenanjung merupakan proyek tambakan laut. Dan proyek tambak laut ini merupakan satu proyek yang memberi impak negatif terhadap alam sekitar. Proyek tambak laut ini dia memberi kesan dari aspek sosial dan juga alam sekitar. Dari sudut alam sekitar ini, hidupan marin terancam karena proyek tambakan laut ini. Yang kedua pula ialah sosial. Kesan kepada sosial pula ialah nelayan tidak dapat mencari rezeki di kawasan yang bakal ditambak. Antara contoh proyek yang dilaksanakan melibatkan tambakan laut ialah Melaka Gateway, Geni Wharf dan juga Forest City. Proyek ini terbukti memberi kesan negatif kepada alam sekitar menerusi laporan SIA yang telah dilaporkan. Selain daripada proyek tambak laut juga, saya mau bagi contoh satu yang berlaku di Selangor, yaitu hutan simpan Kuala Langat. Hutan simpan ini mahu dinyah DZ-kan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk memberi laluan kepada pemaju untuk membina kondominium mewah. Namun cadangan ini telah pun ditolak kerana menerima tentangan yang hebat daripada NGO dan juga wakil rakyat yang lain. Faktor yang seterusnya pula ialah penanaman sawit. Penanaman sawit ini memberi impak yang besar terhadap alam sekitar di negara kita kerana luasan penanaman sawit ini sangat luas dan juga penggunaan baja yang telah mencemarkan sungai yang ada di negara kita. Seterusnya pula ialah sawit ini juga telah memberi peluang kepada pemburu haram untuk masuk ke kawasan hutan simpan kerana jalan telah dibina dan juga kehadiran oleh ramai orang di satu kawasan tersebut. Faktor seterusnya ialah penggunaan teknologi yang tidak optimum. Di Malaysia ini kita telah membina banyak lebuh raya, namun pengaplikasian untuk lintasan haiwan sangat jarang dilihat, dan ini menyebabkan pelbagai kes dilaporkan haiwan yang sudah pun di dalam status kepupusan, haiwan ini telah dilanggar di atas jalan raya. Dan seterusnya pula ialah di negara luar, salah satu cara mereka untuk memelihara alam sekitar ialah dengan menggunakan teknologi drone. Yang ini boleh memberikan satu gambaran yang luas dan image yang jelas di mana satu kawasan itu boleh dikatakan telah tercemar.
tapi di Malaysia ini pengaplikasian teknologi drone tidak dilakukan secara meluas. Faktor seterusnya ialah faktor ketegasan daripada pihak penguasa seperti Ranger Hutan dan juga pihak Polis Diraja Malaysia. Insiden ini pernah berlaku beberapa tahun lalu, yang mana Ranger Hutan telah diugut dan diberi ancaman oleh kumpulan pemburu haram ini dengan menggunakan senjata tajam dan juga senjata api. Masa itu Ranger Hutan tidak dibekalkan dengan apa-apa alat keselamatan, dan ini menyebabkan tangkapan tidak dapat dibuat kepada pemburu haram ini. Lebih baik jika pihak penguatkuasa lebih tegas apabila menangani pemburu haiwan di kawasan hutan simpan. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ahmad Haikal atas penjelasan yang menarik tadi. Soalan kelima, saya mengajukan kepada ahli panel kedua, Saudari Eun Jeremy Jamil. Apabila wujudnya satu isu, mesti ada solusi baginya untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Boleh saudari menjelaskan kepada kami dan juga para hadirin, apakah langkah-langkah yang sesuai yang boleh diambil bagi menyelesaikan isu tersebut? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Sebentar tadi saudari Shantini telah menjelaskan beberapa isu yang timbul. Apabila kita mendengarkan isu-isu yang dibahaskan tersebut, terdapat pelbagai langkah yang wajar yang dapat saya kongsikan di sini. Dari pihak jabatan sendiri, langkah yang biasanya diaplikasikan adalah menerusi pendekatan untuk mendidik masyarakat agar sentiasa peka dan menghargai alam sekitar serta sumber asli dalam negara kita. Pendidikan pada peringkat sekolah, kempen, ceramah, pengedaran risalah, wacana ilmu, serta forum seharusnya sentiasa ditingkatkan dan diperluaskan ke segenap lapisan masyarakat dari masa ke masa. Seperti forum kali ini juga, ia merupakan antara suatu inisiatif yang baik dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai alam sekitar dan sumber asli sebagai sebuah khazanah yang memang perlu untuk dipelihara. Bukan itu sahaja, baru-baru ini jabatan kami juga telah melaksanakan beberapa jenis program seperti Youth Forum Sempena Sabah Climate Change International Conference secara online. Selain itu, terdapat juga pertandingan fotografi yang dianjurkan sempena Hari Alam Sekitar Negara pada tahun ini, yang mana sudah pasti dengan adanya program-program seperti ini, kami yakin dan percaya ia dapat membantu untuk memupuk semula nilai sayang dan peduli terhadap alam sekitar serta sumber asli dalam negara, yang khususnya ia demi untuk kebaikan kita bersama. Selain itu, pembangunan berteraskan sustainable development atau pembangunan lestari juga merupakan antara langkah yang efektif dalam menangani isu-isu yang timbul. Seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, projek pembangunan sudah pasti kita tidak dapat sekat, namun kita dapat mengurangkan risiko pencemaran yang berlaku serta kemusnahan yang berlaku ekoran projek pembangunan yang dijalankan tersebut. Kita dapat
Seperti yang saya katakan tadi, kita dapat mengurangkan risiko tersebut menerusi pengaplikasian pembangunan lestari inilah. Semua pihak, terutamanya pemaju-pemaju, perlu sentiasa mengambil cakna mengenai aspek ini bagi mengelakkan benda yang kita tidak inginkan untuk berlaku. Namun demikian, kita sedia maklum bahawa manusia merupakan makhluk ciptaan yang mempunyai ego yang sangat tinggi, yang mana walaupun kita telah berulang-ulang kali menegur dan memperingati, tetapi masih juga memandang remeh terhadap perkara ini. Bagi berhadapan dengan pihak sebegini, terdapat beberapa peruntukan undang-undang sebagai langkah untuk mengatasi isu yang berkaitan. Salah satunya ialah Akta Kualiti Alam Sekitar Pindaan 2012. Pihak yang didapati bersalah sudah pasti akan berdepan dengan hukuman yang berat, dan saya ingatkan kepada pihak tersebut yang mempunyai niat atau sentiasa memandang enteng perkara ini, bahawa isu yang kita bincangkan bukanlah sebuah hal yang boleh saya katakan remeh-temeh, tetapi masa depan kita adalah bergantung kepada tindakan yang kita lakukan pada saat ini. Akhir kata, di sini saya mengambil peluang dan ruang untuk mewakili pihak kerajaan khususnya ingin menyuarakan bahawa komitmen dan sokongan daripada masyarakat adalah sangat-sangat penting bagi menjayakan inisiatif yang dilakukan untuk memastikan isu-isu yang telah dijelaskan tadi dapat kita tangani dengan sebaik-baiknya lah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih ahli panel kedua. Soalan terakhir saya ajukan kepada ahli panel ketiga, Saudari Shanti Jagan. Apakah program-program yang dihaskan bagi memelihara alam sekitar dan juga sumber asli negara? Dipersilakan Saudari. Terima kasih atas soalan moderator tadi. Sebenarnya, kerajaan telah melancarkan pelbagai program bagi memelihara alam sekitar bersama dengan sumber asli negara. Pertamanya adalah program Rakan Alam Sekitar. Program Rakan Alam Sekitar telah dilancarkan pada 4 Jun 2009 oleh YAB Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Program Rakan Alam Sekitar merupakan inisiatif Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dalam membangunkan kesedaraan dan menggerakkan anggota masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Rakan Alam Sekitar melibatkan anggota masyarakat secara hands-on, iaitu menjadi mata dan telinga untuk membantu agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam membanteras kegiatan-kegiatan yang merosakkan dan mencemarkan alam sekitar. Objektif program Rakan Alam Sekitar adalah untuk memberi kesedaraan alam sekitar di setiap lapisan masyarakat. Seterusnya adalah menanam rasa bertanggungjawab di kalangan masyarakat untuk bertindak dan mengambil bahagian dalam menjaga alam sekitar yang berkongsi bersama. Ketiga adalah menyediakan saluran yang tepat bagi masyarakat membuat aduan atau pandangan mengenai alam sekitar kepada agensi-agensi kerajaan berkenaan. Seterusnya adalah program Hari Alam Sekitar Negara. Hari Alam Sekitar Negara merupakan satu penjenamaan semula dan inisiatif penambahbaikan yang telah dibuat oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar daripada penganjuran Minggu Alam Sekitar Malaysia pada tahun sebelum ini. Sambutan Hari Alam Sekitar Negara pada hari yang istimewa ini bertujuan untuk mengajar seluruh masyarakat agar sama-sama meraihkan semangat kecintaan kepada
alam sekitar. Selain itu, sambutan pada hari yang spesifik berbanding sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia selama 1 minggu sebelum ini adalah lebih mencerminkan kepentingan untuk menjaga alam sekitar setiap masa sepanjang tahun. Ketiga adalah program Hari Bumi. Hari Bumi adalah satu acara tahunan yang disambut pada 22 April setiap tahun oleh masyarakat di 192 negara seluruh dunia. Ianya bermula sebagai satu gerakan di Amerika Syarikat sejak tahun 1970-an yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaraan serta melibatkan penyertaan orang. Maaf, saudari. Okey. Saya rasa saudari bagaimana? Ya. Boleh dengar ke? Ya, kami boleh dengar. Itu sahaja, saudari. Bukan, lagi ada. Boleh Baik, sila sambung, saudari. boleh saya sambung? Ya, boleh. Dipersilakan. Okey. Hari Bumi akan disambut untuk kali ke-50 pada 22 April 2020. Tema Hari Bumi 2020 adalah tindakan menangani perubahan iklim atau climate action, penguraian dan kemusnahan spesies tumbuh-tumbuhan dan populasi haiwan liar adalah berhubung kait dengan aktiviti manusia seperti pencemaran alam sekitar, aktiviti pertanian dan penggunaan racun perosak yang tidak terkawal, penebahan hutan, perubahan iklim serta pemerdahangan dan pemburuan haram. Matlamat kempen Climate Action oleh Earth Day Network ini adalah untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepupusan berjuta-juta spesies dan punca serta akibat kepupusan tersebut. Kedua adalah membina dan mengaktifkan pergerakan di peringkat global yang merangkumi sifat dan nilai intrinsik alam sekitar. Akhirnya adalah usaha ke arah pencapaian dari segi penempatan dasar dan polisi yang melindungi spesies spesifik di seluruh. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari atas penjelasan tadi. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita pada hari ini tentang alam sekitar dan sumber asli negara khazanah yang perlu dipelihara. Kita dapat lihat pelbagai inisiatif boleh diambil bagi membendung isu-isu untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan juga bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirik, salah sarung, entah kata, salah tutur, entah maksud, salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua para hadirin yang sudi hadir menyaksikan Forum Bahasa Melayu ini pada hari yang mulia ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Salam sejahtera, sekian terima kasih.